Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 6 Jun bersama saya Amir Hakim Lokman. Antara paparan hari ini. Arab Saudi kembali kenakan perintah berkurung di Jeddah berkuat kuasa hari ini. Juga skim kawalan harga, kompaun lebih RM300,000 dikeluarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perintah berkurung akan dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi selama 15 hari berkuat kuasa hari ini sehingga 20 Jun. Keputusan itu bagi memantau penularan pandemik COVID-19 selepas kes baru naik mendadak kepada 2,591 dengan 31 kematian. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi berkata perintah berkurung akan dilaksanakan bermula jam 3 petang hingga 6 pagi. Semua masjid turut akan ditutup semula. Selain perintah bekerja di rumah untuk sektor awam dan swasta, Arab Saudi merupakan negara teluk paling teruk dilanda COVID-19 dengan kes positif paling tinggi. Kerajaan Arab Saudi terpaksa mengenakan kembali langkah drastik itu di beberapa kawasan panas walaupun bulan lalu kerajaan telah melonggarkan sedikit peraturan perintah berkurung. Arab Saudi menangguhkan sebarang aktiviti ibadah termasuk umrah di Mekah dan Madinah. Sehingga kini, kerajaan Arab Saudi belum memutuskan status terkini ibadah haji. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengeluarkan kompaun berjumlah lebih RM308,000 sepanjang tempoh pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa, Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2020 yang berakhir Rabu lalu. Pengarah Penguatkuasa KPDN HEP Datuk Iskandar Halim Sulaiman berkata jumlah kompaun itu merangkumi 147 kes termasuk 4 daripadanya adalah pemborong atas pelbagai kesalahan termasuk menjual barangan kawalan melebihi harga yang telah ditetapkan. Menurut beliau, jumlah kompaun kali ini juga menyaksikan peningkatan berbanding skim yang sama pada tahun lalu iaitu berjumlah RM46,550 membabitkan 362 kes. Ini kerana nilai kompaun yang dikenakan pada skim kali ini telah meningkat iaitu minimum RM1,000 berbanding RM100 ke RM200 bagi kesalahan gagal meletakkan tanda harga. Manakala kompaun RM2,500 hingga RM5,000 bagi kesalahan menjual melebihi harga siling berbanding sebelum ini RM250 bagi peruncit. Bagi pemborong pula, kompaun maksimum RM50,000 berbanding sebelum ini RM5,000. Tinjauan selepas berakhirnya SHMMP di seluruh negara juga mendapati berlaku kenaikan harga ayam sehingga RM8.50 berbanding RM7.50 ketika skim berkenaan berkuat kuasa. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bukan saja berjaya menurunkan kes COVID-19, malah juga berkesan dalam mengurangkan penyebaran penyakit berjangkit yang lain, terutamanya yang disebar melalui sentuhan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, terdapat penurunan kes membabitkan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD, demam campak dan cacar air. Perbandingan analisa wabak daripada minggu epid pertama sehingga minggu epid ke-22 tahun 2019 dan 2020 mendapati terdapat penurunan kes yang ketara bagi beberapa penyakit berjangkit. Misalnya, penyakit tangan, kaki dan mulut terdapat penurunan kes sebanyak 44.6%. Yang kedua, demam campak. Terdapat penurunan kes sebanyak 58.3% dan cacar air terdapat penurunan kes sebanyak 44.4%. Beliau bagaimanapun turut khawatir kerana berlaku penurunan dalam kadar imunisasi bayi dan kanak-kanak disebabkan oleh ibu bapa yang risau untuk membawa anak ke klinik. Sesuai itu, beliau mengingatkan mengenai kepentingan imunisasi kanak-kanak bagi mencegah wabak penyakit cegahan vaksin. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan sedang meneliti cara untuk melonggarkan kawalan sepadan apabila Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tamat. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, antara cadangan dipertimbangkan ialah dengan membuka sempadan kepada negara yang telah diklasifikasikan sebagai zon hijau.
Kita akan lihat pada sekarang ni kita perketatkan iaitu kawalan sepadan dan mungkin kita akan lihat bagaimana kita boleh melihat kepada kelonggaran kawalan sepadan, iaitu yang pertama kita lihat negara-negara yang ada ranking. Contohnya kalau kita guna ranking Global Recovery COVID Index contohnya, negara-negara yang teratas mungkin yang telah diklasifikasi dalam zon hijau, negara zon hijau, kita mungkin boleh pertimbangkan. Ini satu cadangan saja. Dan juga kalau kita lihat sama ada boleh tak kita menjalankan saringan di negara masing-masing sebelum datang ke negara kita. Jadi tambahnya, ia merupakan antara kemungkinan yang boleh dipertimbangkan untuk meningkatkan aktiviti di sektor ekonomi, sosial dan pendidikan. Bagaimanapun, KKM akan terus mengadakan perbincangan mengenai langkah seterusnya dan memantau perkembangan penularan COVID-19 secara mingguan dan bulanan. Polis akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi melakukan saringan COVID-19 terhadap semua tahanan sebelum dihantar ke pusat tahanan atau penjara bagi mencegah penularan wabak berkenaan dalam kalangan penghuninya. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata, PDRM juga mempunyai prosedur operasi standard SOP termasuk penggunaan pakaian perlindungan peribadi PPE dalam mengendalikan mayat di lokasi yang tidak diketahui punca kematian. Saya berbincang dengan Ketua Pengarah Penjara baru-baru ini, Datuk Seri Zulkifli. Beliau telah pun meminta supaya PDRM sebelum dia menghantar mana-mana juga tahanan ke penjara untuk PDRM mengaturkan dengan KKM supaya setiap mereka yang nak dihantar ke penjara itu dikenakan pemeriksaan kesihatan. Tambahnya, kejadian yang membabitkan seorang banduan yang didapati positif COVID-19 juga luar biasa kerana dia sudah berada dalam penjara sejak 2016 tapi 3 bulan lalu dibawa ke mahkamah dan kemudian didapati positif. Tan Sri Abdul Hamid ditemui selepas hadir ke majlis penyerahan kenderaan peronda baru PDRM yang menyaksikan pasukan itu menerima 30 buah kereta model Honda Civic 1.8 di Putrajaya semalam. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata pendekatan menyeluruh perlu diambil dalam menangani penularan wabak COVID-19 dalam kalangan pekerja asing terutama pendatang tanpa izin yang ditempatkan dalam depo tahanan imigresen. Ia berikutan keadaan depo tahanan yang mempunyai ruang terbatas dan sesak dilihat menyumbang kepada penularan wabak berkenaan. Kumpulan Wang Simpanan Bekerja KWSP berharap insentif geran padanan diberikan kerajaan menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Penjana bagi ekonomi gig akan mendorong lebih ramai pekerja sektor berkenaan mencarum dalam aisaraan. Ketua Pegawai KWSP Tunku Ali Zakri alias berkata inisiatif itu bertepatan dengan pengepangan semasa dan perubahan dalam sektor pekerjaan di negara ini akibat penularan wabak COVID-19. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pihaknya maklum bahawa ramai yang memilih untuk bekerja dengan platform penghantaran makanan dan bukusan pada masa ini. Pekerja platform gig di Malaysia terutamanya pemandu dan pengendali penghantaran menjadi nadi ekonomi negara pada bulan-bulan yang mencabar ini. Oleh kerana mereka secara teknikalnya bekerja sendiri, tiada mekanisme formal untuk mereka membuat simpanan bagi masa hadapan, pihaknya berharap insentif kerajaan itu akan mendorong golongan ini untuk mula menabung. Jelasnya lagi, ahli yang mencarum menerusi aisaraan akan mendapat faedah yang sama dengan ahli yang bekerja sepenuh masa selain sumbangan tambahan diberikan kerajaan bagi menggalakkan lebih ramai menabung dalam program berkenaan. Aisaraan adalah program caruman sukarela KWSP dengan insentif untuk golongan yang bekerja sendiri. Ciri utama kemudahan itu adalah pemberian insentif khas kerajaan sebanyak 15% tertakluk kepada jumlah maksimum RM250 setiap tahun kepada ahli di bawah umur 55 tahun yang mendaftar dan mencarum dalam program berkenaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika membentangkan penjana semalam mengumumkan peruntukan RM50 juta bagi menyokong rangka perlindungan sosial bagi ekonomi gig dan menggalakkan pekerja sektor berkenaan untuk menyimpan demi masa hadapan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Perikatan Nasional PN memperalatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi memberi tekanan kepada pihaknya. Menurutnya, perkara itu boleh dilihat terhadap tindakan SPRM yang kini sedang menyiasat beberapa ahli Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. I just want to state here clearly that if the MACC
the anti-corruption organization continues to try and put pressure on our people, we will publicize this fully. The only thing is that within the country it's not possible to publicize, but we do hope that foreign press, for example, we are calling the foreign press today, that they will help to report only what is the truth. Beliau berkata tindakan itu adalah tekanan kepada pihaknya dan juga pembangkang. Malah menggunakan SPRM, kata beliau, kerana tiada cara lain yang boleh dilakukan selain dilihat sebagai strategi kerajaan kepada pihak menentang PN. Baru-baru ini, SPRM menahan beberapa pemimpin armada bagi membantu siasatan berhubung kehilangan wang Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. I just want to Dalam pada itu, dua individu membuat laporan polis terhadap SPRM mendakwa mereka dikasari pegawai SPRM. Laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya semalam. Salah seorang saksi dalam kes kehilangan wang dari rumah ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendakwa dikasari selain diberlakukan secara tidak adil ketika disoal siasat. Pembantu peribadi Syed Saddiq, Siti Nurul Hidayah, berkata pegawai SPRM turut mengeluarkan kata-kata kesat terhadapnya. Manakala satu lagi laporan oleh pegawai media armada yang mendakwa dia ditahan di dalam sebuah bilik di Ibu Pejabat SPRM selama beberapa jam pada 4 Jun lalu dan telefon bimbitnya dirampas sebelum dibebaskan pada jam 4.30 pagi keesokan harinya. Ahli Parlimen Lubuk Antu Tambat Elias Jugah Muyang mengumumkan keluar daripada PKR dan beralih sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional PN. Katanya, keputusan itu dibuat setelah kesal dengan permasalahan dalaman parti-parti dalam Kerajaan Pakatan Harapan PH serta peletakan jawatan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sehingga tumbangnya kerajaan pimpinan gabungan parti itu. Dalam satu kenyataan, beliau maklumkan menyokong penuh kerajaan PN yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin dan gabungan Parti Sarawak GPS diketuai Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg demi kesejahteraan rakyat di Lubuk Antu. Menurutnya, Lubuk Antu adalah kawasan dua bandar yang memerlukan bantuan serta sokongan kerajaan untuk pembangunan. Justru beliau membuat keputusan untuk menyokong kerajaan PN setelah berbincang dengan penyokongnya demi kebaikan dan pembangunan di kawasan berkenaan. Katanya, dengan keputusan menyokong kerajaan PN itu, beliau berharap kawasan luar bandar yang diwakilinya diberi perhatian oleh kerajaan. Pengerusi Pertubuhan Malaysian Crime Watch, My Watch, Datuk Seri Sanjeevan Ramakrishnan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua tuduhan membuat penghantaran palsu mengenai polis Diraja Malaysia PDRM di media sosial. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan diminta dibicarakan sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Kamar Jamaluddin. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menggunakan akaun Twitternya secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi palsu dengan niat menganiayai orang lain pada 7 April lalu. Tertuduh turut didakwa menggunakan akaun Twitternya dengan niat menganiayai orang lain pada 17 Mei lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dihukum penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan. 23 Julai ditetapkan untuk sebutan semula kes. Pemandu pacuan 4 roda Toyota Hilux yang melanggar beberapa orang awam di tapak peniaga di Bukit Sentosa, Hulu Selangor 22 Mei lalu akan dituduh sekali lagi di Mahkamah Session Kuala Kubu Baru Isnin depan. Pertuduhan kedua itu bagi kesalahan yang memandu di bawah pengaruh alkohol. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata, pertuduhan kali kedua itu akan dilakukan mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika disabitkan kesalahan, dia boleh dikenakan hukuman penjara antara 3 tahun hingga 10 tahun serta denda antara RM8,000 hingga RM10,000. Sebelum ini, pemborong tayar Kang Min Han dituduh mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 90 Akta Polis 1967 di Mahkamah sama pada 29 Mei lalu. Bagaimanapun, suspek mengaku tidak bersalah bagi kedua-dua pertuduhan berkenaan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Luar negara, angka korban akibat COVID-19 terus mencatatkan peningkatan. Statistik Johns Hopkins University menunjukkan jumlah kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia mencatatkan kenaikan 5,000 kes dalam tempoh 24 jam sehingga pagi ini. Ini menjadikan kumulatif kematian melepasi 393,000 kes. Amerika Syarikat mencatat angka kematian tertinggi dengan 108,000 kes. Brazil kini menyertai United Kingdom dan Itali apabila mencatat angka korban COVID-19 melebihi 34,000. Manakala Perancis dan Sepanyol mempunyai jumlah korban lebih 20,000 dengan masing-masing mencatat 29,000 dan 27,000 kes. Negara lain masih merekodkan angka korban akibat virus itu di bawah 11,000 kes. Dalam pada itu, dunia terus menyaksikan perkembangan positif bagi kes pesakit yang telah sembuh. Hampir 3 juta pesakit sembuh di seluruh dunia dan dibenarkan discharge. Surabaya di Jawa Timur diletakkan sebagai zon hitam selepas mencatatkan lebih 3,000 kes jangkitan COVID-19. Ketua Unit Kerja COVID-19 Joni Wahyu Hadi berkata wilayah yang mencatatkan kes jangkitan tinggi akan ditanda dengan warna merah namun bertukar lebih gelap sekiranya lebih banyak kes baru dicatatkan. Jawa Timur mencatatkan 5,549 kes positif COVID-19 dengan hampir 3,000 di Surabaya sahaja. Malah 37 daerah dan bandar di wilayah ini juga dikategorikan sebagai zon merah. Bandar lain yang turut mencatatkan warna lebih gelap pada peta termasuk Sidoarjo dengan 683 kes dan Gresik 183 kes. Secara keseluruhan, Jawa Timur mencatatkan angka kedua tertinggi bagi kes COVID-19 dengan yang tertinggi dicatatkan di Jakarta. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membatalkan perintah berkurung pada hujung minggu ini berikutan bimbang ekonomi negara terjejas. Sebelum ini, Turki menguatkuasakan perintah berkurung pada hujung minggu dan hari pelepasan am sejak April lalu. Kementerian Dalam Negeri dalam satu kenyataan mengumumkan 15 buah bandar akan ditutup semula hujung minggu ini. Namun beberapa jam selepas itu, Erdogan dalam pengumuman di Twitter membatalkan perintah berkurung itu. Beliau menjelaskan keputusan itu dibuat selepas rakyat negara itu memberi maklum balas pelaksanaan peraturan terbabit akan memberi kesan negatif kepada ekonomi. Beliau bagaimanapun menggesa rakyat supaya menggunakan pelitup muka, mengamalkan penjarakan sosial dan memastikan amalan kebersihan dipatuhi. Turki merekodkan lebih 167,000 kes jangkitan COVID-19 termasuk 4,630 kematian. Namun angka kematian harian susut kepada bawah 50 mangsa sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Jika anda musnahkan negara saya dengan syabu, saya bunuh anda. Itu amaran keras yang diutarakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap pengedar dadah di negara itu selepas pihak polis merampas 756 kilogram dadah jenis metafetamin bernilai 5.1 bilion peso atau bersamaan 312 juta ringgit. Rampasan berkenaan adalah yang terbesar sejak pihaknya melancarkan perang membasmi dadah pada 2016. Bagaimanapun, Duterte tidak menyatakan hari dari mana dadah itu diseludup, namun percaya Filipina menjadi pusat transit penyeludupan bagi kumpulan penjenayah dadah dari Meksiko. Dalam satu data yang dikeluarkan oleh kerajaan Filipina, jumlah pengedar dan penagih dadah yang disyaki terbunuh dalam operasi anti narkotik oleh polis sejak Julai 2016 hanya seramai 5,600 orang. Ia sekaligus menafikan ramalan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mendakwa puluhan ribu penduduk Filipina mungkin terbunuh dalam perang membasmi dadah berikutan kekebalan pihak berkuasa menerusi akta berkenaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan selepas beberapa aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak melibatkan sentuhan mendapat kebenaran daripada kerajaan, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan memberi bayangan beberapa aktiviti sukan lain kini berada dalam pertimbangan kerajaan dan akan diumumkan dalam masa terdekat. Menerusi akaun Twitter Datuk Seri Rizal Marikan, antara yang sedang dipertimbangkan kerajaan adalah membenarkan pembukaan fasiliti sukan tertutup seperti gimnasium dan dewan badminton. Tambahnya, kebenaran aktiviti sukan berpasukan secara beransur seperti bola sepak, hoki dan lain-lain untuk tujuan latihan dan permainan tanpa kontak fizikal juga tertakluk kepada pengumuman rasmi nanti. Jelas beliau, kebenaran bagi semua aktiviti itu diberi dengan syarat penjarakan sosial 2 hingga 5 meter dan tidak melibatkan perhimpunan ramai sebagai langkah berjaga-jaga dalam membendung penularan wabak COVID-19.
Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu, Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara melarang semua aktiviti sukan dan rekreasi. Bagaimanapun, kerajaan mula memberi kebenaran kepada orang ramai untuk bersukan dan beriadah pada awal Mei, tetapi terhad kepada aktiviti sukan yang tidak melibatkan sentuhan. Bukan itu saja, atlet elit di bawah program Road to Tokyo RTT juga sudah diberi kelonggaran khas untuk mengadakan kem latihan pusat bermula Isnin lepas. Persekutuan Badminton Dunia BWF membatalkan 3 lagi kejohanan badminton susulan penularan wabak COVID-19. Keputusan itu terpaksa diambil Badan Induk Dunia berkenaan, namun ia tidak memberi kesan besar kepada kalender baru kejohanan bagi musim 2020. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan BWF, 3 kejohanan yang dibatalkan adalah Terbuka Australia yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 7 Jun, Terbuka Hyderabad 11 hingga 16 Ogos dan Masters Korea Selatan 24 hingga 29 November. Terbuka Australia terpaksa dibatalkan kerana badminton Australia gagal menemui tarikh baru yang sesuai, manakala badminton Korea meneruskan penganjuran Terbuka Korea Selatan 2020 di Seoul pada 8 hingga 13 September. Setiausaha Agung BWF Thomas Land berkata beberapa perubahan perlu dilakukan, namun ia tidak memberi kesan besar kepada kalender kejohanan bagi tahun 2020. Beliau juga berterima kasih kepada semua ahli gabungan di atas kesabaran, kerjasama dan nasihat yang diberikan sebelum BWF memutuskan untuk menyemak semula kalender kejohanan susulan krisis penularan COVID-19. Dengan itu sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan, email kami ke news@tv3.com.my. Teruskan menonton TV3. Saya Hakim Lokman. Salam hormat dan Assalamualaikum.